Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang, dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran semua orang Southeast Asia lah, terutamanya Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang minta aku respon benda ni, bagi ulasan sikit. So pada semalam dalam pukul 10 malam macam tu, dekat Takbai, okey, dekat Pekan Takbai, iaitu di wilayah Naratiwat, telah berlaku insiden ataupun kejadian tembak-menembak dan juga ada bom-bom apa semualah. Bunyi tembakan, bunyi bom ni apa semua sampai boleh dengar dekat Pangkalan Kubur, dekat Tumpat sana, sebab dia punya lokasi dia sangat-sangat berdekatan. Sebab Pekan Takbai tu memang orang kata, boleh kata macam seberang je dengan Pangkalan Kubur. Kejadian yang berlaku ni terus mengingatkan balik kita dan orang ramai juga kepada insiden berdarah di Takbai yang berlaku pada tahun 2004. Apa yang jadi dekat Takbai 2004 ni? Insiden 2004 ni yang menyayat hati ni, di mana seramai 78 orang umat Islam yang tinggal dekat Pekan Takbai ni telah meninggal dunia semasa di bawah tahanan polis Thailand. Kejadian tu pula yang lagi tak bestnya berlaku masa bulan Ramadan. Dia bermula apabila 6 orang dekat Pekan Takbai tu dituduh menyeludup senjata untuk dibekalkan kepada pihak pemberontak lah. Kejap lagi aku cerita bab pemberontak ni. Jadi penahanan 6 orang ni telah leads to tunjuk perasaan beramai-ramai lah, yang menuntut pembebasan 6 orang ni lah, yang merupakan anak, kawan. Perhimpunan tu bertukar menjadi ganas sehingga ada tembak gas pemedih mata lah, apa semua kan. Dan ada 6 orang tempatan telah ditembak mati. Dan lepas tu beratus-ratus umat Islam ditangkap beramai-ramai, dibawa dalam trak polis dan ditahan dekat penjara Thailand lah. Sampaikan ada yang orang kata sakit lah sebab ditahan tu beratus-ratus dalam trak, so bertindih-tindih apa semua, sampai ada yang meninggal sebab sesak nafas. Jadi insiden pada 24 Oktober 2004 tu telah mencetuskan kemarahan satu dunia sebenarnya, sebab tambah-tambah lagi kejadian tu berlaku pada bulan Ramadan. Tapi yang kau ngajarnya Perdana Menteri pada masa itu ialah Thaksin, dia menyokong 100% tindakan oleh polis tentera Thailand tu dan memutuskan kematian 78 orang tu tak ada siapa pun yang bersalah. Kalau aku boleh share dengan korang lah secara ringkas apa sebenarnya yang terjadi dekat selatan Thailand ni. Punca krisis dekat selatan Thailand ni sebenarnya dah bermula lama dah, semenjak daripada kurun ke-17 lagi. Sebab dekat Patani tu sebenarnya dia ada Kesultanan Patani Darul Salam yang merangkumi Songkla, Patani, Naratiwat, Yala. Ditambah pula pada kemuncak kegemilangan Kesultanan Patani ni, dia punya keluasan dia sampaikan ke Kelantan, Terengganu dan juga dekat Hulu Perak. Walau macam mana pun, pada tahun 1786 Kerajaan Siam telah berjaya mengalahkan Kesultanan Patani inilah. Dan bila masuk je British dan ada juga perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai, telah menyebabkan wilayah-wilayah ini telah pun dipisahkan. Sebenarnya yang selatan Thailand ni, yang terdiri pada Patani, Naratiwat dan Yala ni adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Tetapi British telah menyerahkan kepada kerajaan Thailand. Manakala negeri macam Kelantan, Kedah, Terengganu
telah diserahkan kepada Tanah Melayu lah. Dan pada 1970-an ada satu pertubuhan ni, iaitu Pertubuhan Pembebasan Bersatu Patani, mula melancarkan pemberontakan bersenjata lah pada 1970-an tu yang menuntut kemerdekaan Patani. Tapi ada juga masa-masa dia yang dorang cuba berunding dengan cara baik lah dengan kerajaan Thailand ni. Tapi kan geng-geng pemberontak ni ada juga yang kaitkan dorang dengan Al-Qaeda lah, dengan semangat daripada Afghanistan lah. Sampai ada rumours-rumours yang mengatakan bahawa ada di kalangan pemberontak ni telah dilatih lah oleh puak Al-Qaeda ni kan, apa benda semua ni kan, untuk letupkan diri sendiri, untuk menembak curi, untuk pasang bom dekat kenderaan. Dan dikatakan sasaran dorang adalah kem tentera, balai polis dan juga sarang-sarang maksiat dekat Thailand. Kan banyak sarang maksiat tu. Tapi makin lama, makin rumours ni makin besar dan makin ramai orang percaya dan makin mempengaruhi kerajaan Thailand, dan mulalah pihak kerajaan Thailand ni ada diskriminasi lah terhadap dorang ni, yang menyebabkan adalah serangan kecil-kecilan yang berlaku dekat selatan Thailand ni. So itulah serba sedikit apa sebenarnya punca bagaimana berlakunya krisis dekat selatan Thailand ni lah, yang kita tengok sampai leads to kejadian yang pada 2004 tu dekat Pekan Takbai tu. Dan kita tengok pada semalam pun ada yang cakap pertempuran tu adalah di antara polis dan juga puak-puak pemberontak ni. Kalau nak diikutkan akulah, sebenarnya Malaysia tak ada kena-mengena dalam ini cerita, dan sepatutnya juga Malaysia tak perlu nak masuk campur pun. Tapi sebab selatan Thailand dekat Pekan Takbai tu sangat-sangat dekat dengan sempadan Malaysia-Thailand, jadi dikuatiri dia merebak sampai ke Malaysia dan orang-orang kita pula yang nanti jadi mangsa. Walau bagaimanapun kita kena concern juga, sebab dekat selatan Thailand tu majoritinya adalah Melayu Islam. Walaupun aku cadangkan kita tak perlu masuk campur dan sebagainya, tapi kita kenalah doa yang terbaik supaya umat Islam dekat selatan Thailand tu dilindungi oleh Allah dan dilindungi daripada penganiayaan kerajaan Thailand lah. Sebab pada tahun 2005 memang ada usaha untuk mendamaikan pemimpin-pemimpin dekat selatan Thailand ni dengan kerajaan Thailand. Tapi bila time-time nak aman je, adalah benda-benda yang kacau. Contohnya macam kes dadah, penyeludupan senjata. Dia yang jadi masalah ni, bila tukar je tampuk pemerintahan dekat Thailand ni, dia akan tukar angin dia ataupun dia punya misi dia ataupun dia punya pandangan dia terhadap selatan Thailand. Kalau ada dapat Perdana Menteri yang bagus, baguslah, ada usaha pendamaian dan sebagainya. Tapi kalau dapat Perdana Menteri yang teruk, yang lahabau, dia akan jadi isu lah dekat selatan Thailand ni. Jadi apa-apa pun macam yang aku cakap tadi, kita kena terus mendoakan untuk keselamatan umat Islam, kaum Melayu dekat selatan Thailand tu. Sebab kita tahu dekat sana memang jadi tumpuan pelancong-pelancong juga, terutamanya daripada Malaysia. Sebab sana orang Melayu kita, orang Melayu Islam ni, jadi memang senang lah kalau kita pergi holiday dekat sana, nak dapat makanan, orang-orang sana pun ramah ya, sebab kita bangsa Melayu sama-sama. So itulah serba sedikit yang aku boleh cerita dekat korang. Dalam masa yang sama juga, kita doakan supaya rakyat Malaysia tidak terlibatlah dengan benda-benda ni. Okey, so korang boleh share video ni. Kalau siapa yang tak tahu, mungkin bolehlah dapat sedikit info daripada aku punya video ni. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Silakan, mungkin korang lagi tahu daripada aku, silakan cerita apa yang sebenarnya yang berlaku. Mungkin ada info yang lagi jitu berkenaan dengan insiden yang berlaku pada 10 malam Rabu semalam ni. Okey, so korang bolehlah komen dekat bawah. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Thank you kepada yang bagi cadangan untuk aku ulas benda ni. InsyaAllah semoga video ni boleh dijadikan asbab kebaikan dan juga kita baiki diri kita. Bersedialah untuk menumpuhi hari-hari terakhir kita dekat bumi. Tak kisahlah kita mati time kiamat ke, kita mati sekarang ke, janji kita always kena bersedia dekatkan diri dengan Allah, baiki diri kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.